Hi guys, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Korang boleh bayang tak kalau korang terpaksa jadi saksi satu pembunuhan? Kalau kita yang orang dewasa ni pun merasakan macam tu satu benda yang mengerikan. Bayangkan traumanya bila saksi pembunuhan tu ialah seorang kanak-kanak dan orang yang terlibat dalam pembunuhan tu ialah orang yang paling dia sayang. Cerita yang Nas nak sampaikan hari ini ialah satu kes yang pernah menggemparkan negara kita pada tahun 1999, di mana seorang suami telah menikam isteri dia berkali-kali dan saksi kejadian ni ialah anak perempuan mereka yang baru saja berusia 5 tahun pada masa tu. Plot twist dalam kes ni ialah si suami tu akhirnya dibebaskan dan dia sempat cuba untuk menuntut harta peninggalan arwah isteri dia. Jadi, apa yang membuatkan si suami ni sanggup bertindak kejam dan macam mana dia boleh bebas? So, kita tak payah intro lama-lama lagi. Let's jump into today's story. Hari tu bermula macam biasa bagi keluarga Muhammad Suhaimi Abdul Aziz yang menetap di sebuah rumah teres 2 tingkat di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Muhammad Suhaimi ialah seorang ahli geologi, manakala isteri dia iaitu Faizah Arsyad ialah seorang pekerja di bahagian HR dan mereka berdua bekerja di Petronas. 25 September tu ialah hari Sabtu, hari cuti. Jadi mereka sekeluarga just bersantai dekat rumah lah. Pada pagi tu, Faizah sempat menyediakan sarapan untuk keluarga dia dan lepas dah habis breakfast tu, Faizah keluar untuk membeli barang dapur. Faizah keluar bersama dengan seorang anak dia, Faris, dan mereka ditemani pembantu rumah yang bernama Ramlah. Sementara Suhaimi pula tinggal di rumah bersama dengan 2 orang lagi anak iaitu Sarah dan Syafiq. Pada jam 1 tengah hari, Faizah balik ke rumah dan lepas tu dia terus ke dapur untuk masak makanan tengah hari. Lepas habis lunch, Faizah dengan anak-anak dia bersantai dekat depan TV, sementara Ramlah pula, pembantu rumah tadi, masuk ke bilik dia untuk berehat. Masa ni, Suhaimi pula duduk termenung dekat meja makan. Apa yang dimenungkan tu, nanti Nas ceritakan. Lebih kurang pada pukul 3 petang, suasana tenang dekat dalam rumah tu bertukar menjadi cemas. Bila Sarah mengetuk pintu bilik Ramlah dengan kuat sambil menjerit-jerit. Sambil menangis tu, Sarah bagi tahu dekat Ramlah yang mak ayah dia tengah bergaduh. Suhaimi pergi tendang pintu bilik air dan dia serang Faizah yang ada kat dalam masa tu. Ramlah pun terus keluar dari bilik dia dan bila dia pergi tengok kat bilik air tu, Ramlah nampak yang Suhaimi tengah pegang sebilah pisau sambil dia berdiri menghadap Faizah. Pintu bilik air tu cuma terbuka separuh dan masa ni Ramlah juga dengar Faizah menangis sambil bercakap sesuatu pada Suhaimi. Tapi butir percakapan Faizah tu tak dapat didengar dengan jelas. Ramlah yang ketakutan ni terus melarikan diri ke rumah jiran sebelah dia dan dia bersembunyi dekat tepi kereta jiran tu. Sementara tu Faris, Sarah dengan Syafiq masih lagi ada kat dalam rumah. Masa inilah Sarah menyaksikan ibu dia Faizah ditikam dengan pisau berkali-kali oleh Suhaimi, ayah dia sendiri. Lebih kurang 5 minit lepas tu, Suhaimi keluar dari rumah tu dengan menaiki kereta. Bila Ramlah tengok yang Suhaimi dah keluar dari rumah tu, dia terus meluru balik masuk ke dalam rumah untuk nak cek keadaan Faizah. Ramlah jumpa Faizah dekat dalam bilik air dalam keadaan tertiarap dan berlumuran darah. Dari dalam bilik air sampai ke depan pintu, ada banyak darah. Pisau yang digunakan oleh Suhaimi tadi ditinggalkan dekat tepi kaki Faizah. Masa ni Faizah masih lagi hidup, tapi dia dah nyawa-nyawa ikan. Ramlah yang dah tak boleh nak fikir apa masa tu, dia suruh Sarah pergi call nenek dia untuk bagi tahu apa yang baru jadi. Sarah pun call nenek dia sambil dia menangis, dia bagi tahu dekat nenek dia, "Nenek, mama dah mati. Abah bunuh mama." Lepas pada tu, Ramlah bawa ketiga-tiga orang anak majikan dia tu keluar dari rumah dan mereka pergi mendapatkan bantuan dari jiran. Polis pun dipanggil untuk ke tempat kejadian. Inspektor Koh Jok Tian tiba di tempat kejadian dan mengesahkan yang Faizah dah pun meninggal dunia dan jenazah Faizah dibawa ke hospital untuk proses postmortem. Pakar forensik yang bernama Dr. Ong Beng Beng melaporkan bahawa terdapat 26 kesan tikaman di seluruh badan Faizah. Faizah ditikam di bahagian perut, leher, tangan, kaki dan tikaman yang membawa pada kematian Faizah ialah tikaman di dada dia yang tembus sampai ke paru-paru. Selain itu, terdapat kesan luka yang menunjukkan Faizah telah cuba untuk menahan tikaman yang bertubi-tubi itu pada kedua-dua tangan dia.
Selepas kejadian ngeri ni, Suhaimi menghilangkan diri. Operasi pencarian dijalankan di seluruh Lembah Kelang tapi Suhaimi tak juga ditemui. Rupanya Suhaimi cuba nak melarikan diri ke rumah ayah dia di Terengganu. Tapi disebabkan dia terlibat dengan satu kemalangan jalan raya, polis jumpa juga Suhaimi. Kesan dari kemalangan ni, Suhaimi mengalami cedera parah. Selepas menjalani pembedahan di hospital di Kuantan, Suhaimi dibawa balik ke Kuala Lumpur untuk menghadapi pertuduhan membunuh isteri dia. Kesan dari kemalangan tu juga, Suhaimi menghadapi masalah hilang ingatan dan masalah pertuturan. Percakapan dia jadi tak berapa jelas sangat. Suhaimi menghadapi tuduhan bunuh dan kalau dia disabitkan bersalah, dia akan ke tali gantung. Tapi macam yang Nas cakap dekat awal video tadi, sekarang Suhaimi dah bebas. So, how? How dia bebas? Cerita dia, masa perbicaraan kes ni berjalan, peguam Suhaimi ni dia buat permohonan untuk Suhaimi menjalani pemeriksaan kesihatan mental. Hakim terima permohonan ni dan Suhaimi pun dibawalah ke hospital bahagia. Pakar sakit jiwa yang memeriksa Suhaimi ni bernama Dr. Rabiah. Lepas Dr. Rabiah memeriksa Suhaimi selama sebulan, beliau mengesahkan yang Suhaimi ni menghidapi penyakit mental yang dipanggil delusional disorder. Delusional disorder akan menyebabkan penghidap penyakit ni mengalami kecelaruan mental dan dia akan berhalusinasi. Menurut keterangan dari Suhaimi sendiri, pada hari kejadian tu, mula-mulanya dia okey je tau. Tapi tengah hari tu, lepas lunch tu kan, tiba-tiba je Suhaimi start rasa down. Dia rasa murung, dia start fikir benda-benda yang negatif dan benda ni lah yang buat dia duduk termenung dekat meja makan. Kata Suhaimi lagi, masa dia duduk termenung ni, dia mula dengar ada suatu suara yang berbisik dekat dia dan suara tu bagi tahu dekat Suhaimi yang kononnya Faizah tak setia dengan dia. Suara ni adalah halusinasi Suhaimi dan halusinasi dia ni membuatkan dia rasa cemburu yang meluap-luap. Suhaimi cerita yang dia ingat masa dia bergaduh dengan Faizah, lepas tu Faizah lari masuk ke dalam bilik air. Mungkin masa ni Faizah dah rasa terancam kan? Dan Suhaimi ingat juga masa dia tendang pintu bilik air tu. Tapi lepas tu Suhaimi dah tak ingat apa yang dia buat. Dia jadi blackout. Selepas perbicaraan yang memakan masa hampir 2 tahun, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Muhammad Suhaimi berada dalam keadaan tidak waras masa dia melakukan pembunuhan tu. Disebabkan ni, Suhaimi terlepas dari tali gantung. Atas arahan mahkamah, Suhaimi ditahan di Hospital Bahagia di Tanjung Rambutan untuk menerima rawatan sakit jiwa. Pada tahun 2005, atas perkenan yang di-Pertuan Agong, mahkamah membenarkan Suhaimi untuk pulang ke rumah ayah dia yang terletak di Kemaman, Terengganu. Pada tahun 2008, Suhaimi ni cuba nak menuntut harta peninggalan arwah Faizah melalui pembahagian faraid. Harta yang ditinggalkan oleh arwah Faizah dianggarkan bernilai RM320,000. Tapi Mahkamah Syariah menolak permohonan Suhaimi dengan alasan mengikut hukum seorang pembunuh tu hilang kelayakan dari mewarisi harta orang yang dia bunuh. Okay guys, itulah tadi satu kes pembunuhan yang menyayat hati. Dalam sekelip mata je, satu keluarga yang asalnya hidup aman damai, bahagia, tapi berakhir dengan tragedi. Kalau nak cerita pasal mental illness ni, Nas pun tak boleh komen lebih-lebih sebab Nas pun bukan ahli kan. Nas just ahli makan dengan ahli tidur je. Kalau benda-benda yang kompleks ni, lambat lagi nak sampai. Apa-apa pun Nas doakan semua waris arwah Faizah diberikan ketenangan dan semoga anak-anak dia semua, mungkin sekarang anak-anak dia dah besar kan, diberikan kejayaan dunia akhirat. Amin. Terima kasih sebab dah menonton sampai setakat ni. Be kind, be safe and I will see you in my next video. Bye.